warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah binti Ibrahim, bernombor metrik 278790. Kami dari kumpulan 6 telah memilih isu COVID-19 untuk dibincangkan dalam tugasan kami. COVID-19, perkataan yang sudah tidak asing lagi, sering terpampang di dada akhbar mutakhir ini. Bermula akhir tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan satu wabak penyakit berjangkit sedang menular di seluruh pelosok dunia. Walaupun ia hanya makhluk kecil yang tidak terlihat di mata kasar, tetapi serangannya mampu melumpuhkan seisi dunia. Kerana kegerunan masyarakat terhadapnya, aktiviti pembangunan sosial dan ekonomi tak dapat dilaksanakan seperti biasa. Segalanya telah berubah dengan kehidupan normal baharu yang dilaksanakan khususnya di Malaysia. Pada 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan penutupan semua sektor di Malaysia untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Penularan virus kecil ini cukup memberi impak yang besar terhadap pembangunan dan ekonomi negara. Namun, di sebalik duka yang menimpa, tanpa kita sedar sebenarnya ada keadaan segelintir masyarakat kita ibarat sudah jatuh di tipu tangga. Hal ini adalah kerana terdapat sektor ekonomi yang makin lumpuh akibat pandemik COVID-19 ini dan mereka terpaksa diberhentikan kerja, bagi yang guys pagi makan pagi juga kehilangan sumber pendapatan mereka. Berikutan dari pandemik yang makin meluas ini, kerajaan telah mengambil inisiatif baharu untuk membantu rakyat yang terjejas dengan kejutan ini. Segala bantuan telah dihulurkan bagi membantu meringankan beban mereka, antaranya bantuan prihatin rakyat, membenarkan pengeluaran KWSP dan NGO Badan Kebajikan dan Kemanusiaan juga turut sama membantu dan menghulurkan bantuan kepada kelompok yang terjejas. Jadi, kami akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan faktor kemerosotan ekonomi dan apakah kesannya terhadap semangat patriotisme dan nasionalisme serta terhadap pembinaan negara bangsa akibat dari pandemik COVID-19 ini. COVID-19 telah banyak memberi impak dalam pelbagai aspek terutama ekonomi. Rakyat terjejas, begitu juga negara. Antara faktor yang menjadi punca ekonomi terjejas di musim pandemik COVID-19 ini ialah keterbatasan rakyat ketika musim pandemik. Majlis Keselamatan Negara telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020 sebagai salah satu langkah untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan beberapa golongan terpaksa diberhentikan kerja, mengalami pemotongan gaji dan juga hilang sumber pendapatan. Antara yang telah digariskan oleh MKN dalam Perintah Kawalan Pergerakan adalah sekatan pergerakan rakyat dan juga larangan perhimpunan. Selain itu, kemasukan pelancong-pelancong asing juga tidak dibenarkan dan pelbagai SOP yang telah ditetapkan. Antara yang terkesan dengan pelaksanaan PKP ini terdiri daripada majikan, mereka yang bekerja sendiri, pekerja awam dan juga swasta. Malah terdapat beberapa sektor yang tidak dibenarkan beroperasi menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan. SOP yang ketat juga telah dikenakan dengan menghadkan jumlah bilangan pekerja dan jangka masa operasinya sesuatu premis tersebut. Faktor seterusnya adalah peningkatan kadar pengangguran. Jumlah rakyat yang menganggur pada Mac mengalami peningkatan sebanyak 17.1%, iaitu 610,500 orang daripada Mac sebelum ini. Pelaksanaan PKP sejak Mac 2020 telah menyebabkan kerugian sebanyak 2.4 bilion sehari, malah kadar pengangguran bertambah sehingga 5.3% pada Mei 2020. Selain pengurangan pendapatan dan pengangguran, data daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP juga menunjukkan 60 juta ahli telah mengeluarkan lebih 57 bilion ringgit daripada Aissinar. Malah 5.3 juta ahli telah mengeluarkan 20.8 bilion ringgit melalui Air Lestari. Ini menunjukkan bahawa rakyat jelas terkesan dari segi ekonomi sehingga terpaksa mengorbankan wang simpanan mereka. Faktor lain yang menjadi punca ekonomi terjejas pada musim pandemik ini adalah penutupan beberapa sektor ekonomi. Ekonomi yang terjejas adalah penerbangan, kepenggunaan dan pelancongan. MKN menggariskan larangan menyeluruh perjalanan rakyat ke luar negara semasa pelaksanaan PKP. Ini telah mengakibatkan sektor penerbangan terpaksa menghentikan perkhidmatannya sepanjang tempoh tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Azli binti Muhammad Mahzah, nombor matrik 279008. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan isu ekonomi terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Kesan isu ekonomi terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme yang pertama adalah rakyat mematuhi segala perintah kerajaan sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP dijalankan. Antara perkara yang mereka patuhi adalah memakai pelitup muka, tidak merentas negeri ataupun daerah serta mematuhi prosedur operasi standard atau dikenali sebagai SOP. Kesan isu ekonomi terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme yang kedua adalah terhadap kerajaan, di mana kerajaan melaksanakan beberapa program untuk membantu masyarakat yang terjejas. Contohnya dapat dilihat melalui program Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti, di mana beliau memberi sumbangan kepada rakyat yang terjejas di Pahang, terutamanya mereka yang berniaga serta pemandu teksi. Kesan yang ketiga dapat dilihat melalui keprihatinan Barisan Hadapan Negara atau dikenali sebagai Frontline Malaysia yang sentiasa bertungkus lumus dalam menangani masalah peningkatan jumlah pesakit coronavirus dengan memberikan rawatan yang cukup serta memastikan kesemua rakyat Malaysia mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan. Kesan isu ekonomi yang terakhir dapat dilihat melalui sifat rakyat yang sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, umur, darjat dan sebagainya. Contohnya dapat dilihat melalui sikap Ustaz beliau yang tidak pernah berhenti daripada menolong masyarakat yang terjejas akibat COVID-19 ini, sama ada masyarakat yang tinggal di Malaysia ataupun di luar negara. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa isu ekonomi akibat COVID-19 ini dapat menonjolkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam diri setiap individu sehingga meningkatkan perpaduan dan seterusnya mendorong pembangunan negara Malaysia. Selamat sejahtera. Nama saya Vincent B. Wahid dengan nombor matrik 279018. Hari ini saya akan membentangkan kesan isu ekonomi semasa pandemik COVID-19 terhadap pembinaan negara dan bangsa. Pandemik COVID-19 telah merebak dan menjejaskan ekonomi banyak negara. Menurut Ketua Jabatan Perangkaan Malaysia, PDNK ataupun GDP negara telah mengalami penurunan sebanyak 5.6% bagi tahun 2020. Penurunan ini merupakan penurunan paling teruk sejak krisis kewangan Asia 1998. Pembinaan negara dan bangsa merupakan antara kriteria terpenting bagi sebuah negara dalam usaha menjadi sebuah negara maju. Dalam usaha ini, kanak-kanak dan remaja negara adalah antara aset terpenting negara kita. Disebabkan ekonomi terjejas akibat COVID-19, pembinaan negara dan bangsa secara tidak langsung telah terkesan. Antara kesannya ialah pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar-pelajar. Apabila PKP dilaksanakan, pelajar-pelajar terpaksa menjalankan pembelajaran atas talian. Ini telah mendatangkan beberapa isu. Antaranya, ibu bapa tidak mampu membeli gadget yang baru disebabkan ketidakstabilan ekonomi. Kadar pengangguran negara kita pada tahun 2020 telah meningkat sebanyak 48.8% berbanding tahun 2019. Ini bermaksud lebih ibu bapa dihentikan pekerjaan mereka. Adakah mereka kini mampu membeli gadget bagi anak mereka? Kerajaan telah berjanji pada 2020 November di perbentangan bajet untuk mengedarkan sebanyak 150,000 buah laptop dan tablet sebelum Oktober 2021. Tetapi hanya 1,000 pelajar dapat gadget mereka setakat April 2021. Bagi masalah isu kos pelan data, kerajaan dan syarikat telekomunikasi Yes telah bekerjasama untuk menyediakan pelajar B40, kad SIM dan internet bulanan bagi meringankan beban mereka. Di kawasan yang bukan bandar, kualiti internet menjadi kekangan bagi pelajar. Pada Jun 2020, itulah video seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah yang memanjat pokok di kampung dia untuk mendapatkan sambungan yang stabil demi menjawab peperiksaan. Akhirnya, kesan isu ekonomi kerana pandemik COVID-19 terhadap pembinaan negara dan bangsa ialah kekurangan program bermanfaat dijalankan untuk pelajar-pelajar. Seperti yang dikatakan tadi, pelajar merupakan aset negara yang amat penting dalam usaha membangunkan negara dan bangsa. Oleh itu, kita haruslah bertungkus lumus dalam membangunkan mereka bukan sahaja dari segi pembelajaran, tetapi dari segi kesihatan, segi holistik serta pembangunan kerohanian. Kesimpulannya, pelajar-pelajar pada zaman pandemik ini berada di kedudukan yang merugikan. Mereka tidak dapat belajar dengan kondusif kerana kekangan teknologi dan kewangan yang wujud. Mereka juga tidak berpeluang untuk mengembangkan diri dari segi holistik.
Oleh itu, semua pihak termasuk kerajaan dan pihak swasta perlu melibatkan gandakan usaha dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang didatangkan COVID-19 demi masa depan serta pembangunan negara dan bangsa. Terima kasih.